Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kami dari kumpulan 4. Kumpulan kami ada 7 orang, iaitu saya Farhan, Ramzi, Aiman Hakim, Aiman Hakimi, Ashraf, Wafi, Shantiran dan juga Siraj. Kumpulan kami telah memilih tajuk diskriminasi agama antara kaum di Malaysia, manakala untuk tema kami pula kami pilih konsep diskriminasi dalam kaum di Malaysia. Saya mulakan dengan permasalahan kajian kumpulan kami. Diskriminasi merupakan salah satu permasalahan ataupun perbuatan yang sering berlaku dan menjadi isu di Malaysia. Ini kerana Malaysia merupakan satu negara yang mempunyai pelbagai budaya, agama dan juga kaum. Dari segi maksud, diskriminasi merujuk kepada layanan yang tidak adil terhadap individu tertentu, di mana layanan itu dibuat berdasarkan kumpulan yang diwakili oleh individu berkenaan. Diskriminasi merupakan satu amalan yang biasa dijumpai dalam masyarakat biasa. Ia berpunca daripada kecenderungan manusia untuk membeza-bezakan manusia yang lain. Diskriminasi boleh berlaku dalam pelbagai konteks. Ia boleh dilakukan perseorangan, institusi, firma, malah oleh kerajaan. Terdapat pelbagai isu diskriminasi antara hubungan etnik yang wujud di negara ini sejak dari era penjajahan British di tanah Melayu sehingga ke hari ini. Salah satu isu yang sering diperkatakan adalah isu yang melibatkan agama di Malaysia. Isu-isu yang berkaitan agama merupakan antara isu yang signifikan kepada hubungan etnik di Malaysia kerana agama merupakan salah satu identiti utama etnik-etnik di Malaysia. Ia merupakan isu yang mempunyai potensi untuk mencetuskan salah faham, prejudis, perasaan tidak puas hati serta konflik hubungan etnik-etnik yang ada di Malaysia. Kajian ini membincangkan isu agama yang melibatkan hubungan Muslim, non-Muslim di Malaysia dan respons mereka terhadap isu-isu berkenaan. Mereka menyuarakan rasa kurang berpuas hati dalam beberapa isu yang mungkin dilihat tidak adil kepada mereka. Selain itu, kajian ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana diskriminasi agama yang berlaku antara kaum merupakan antara faktor-faktor berlaku permasalahan perpaduan dan kesepaduan di Malaysia. Assalamualaikum, nama saya Ramzi bin Ahmad, nombor metrik 421-300-3071. Isu-isu diskriminasi agama antara kaum di Malaysia. Agama adalah salah satu daripada identiti etnik masyarakat Malaysia dan komposisi etnik di Malaysia ialah berasaskan etno-agama. Kenalan identiti berdasarkan kepada agama ini telah disebut secara rasmi dalam Perlembagaan Malaysia. Oleh sebab itu, tidak hairanlah apabila wujud persepsi di kalangan orang bukan Melayu bahawa memeluk Islam bermakna sebagai masuk Melayu, walaupun pada hakikatnya agama dan bangsa itu adalah dua perkara yang amat berbeza, di mana agama pada lazimnya bermakna kepercayaan kepada Tuhan atau sesuatu kuasa yang gaib dan sakti, dan juga amalan dan institusi yang berkait dengan kepercayaan tersebut. Manakala bangsa pula yang bermaksud seseorang yang mempunyai asal keturunan sendiri seperti bangsa Melayu, bangsa India dan bangsa Cina dan lain-lain. Oleh itu, seseorang yang berbangsa Cina maupun India dan lain-lain bangsa yang menganut agama Islam bukanlah sesuatu perkara yang menjadikan seseorang itu keluar dari bangsa mereka yang sebelumnya. Seterusnya, bagi orang Melayu pula, kaum Cina yang selalu dianggap sebagai bangsa yang makan babi, yang merupakan binatang yang dianggap jijik oleh orang Melayu dan diharamkan dalam agama Islam. Manakala orang India pula dikaitkan dengan istilah Hindu, iaitu sebuah agama, dan Paria, sejenis kasta. Oleh sebab itu, keharmonian hubungan etnik di Malaysia mempunyai kaitan yang sangat rapat. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Aiman Hakimi bin Fazil. Kad mesej saya adalah 461-3000-861.
Momokkan segelintir pihak tertentu dengan propaganda seperti Islamofobia, ganas, ekstrim, jumun dan sebagainya sedikit sebanyak telah mempengaruhi dan mengganggu gugat hubungan baik antara pelbagai etnik dan agama di Malaysia. Islamofobia merujuk kepada situasi di mana persepsi negatif atau kebimbangan atau kebencian kepada Islam itu dizahirkan dalam bentuk ekspresi intelektual seperti penulisan karya ilmiah ataupun perbuatan yang merangkumi keganasan, protes dan gerakan Islamofobia itu sendiri. Di samping itu, manifesto Islamofobia dikesan berlaku dalam pelbagai bentuk. Misalnya, terdapat pemimpin parti politik yang memberi kenyataan secara terang-terangan tidak bersetuju dengan pelaksanaan hukum hudud. Didapati juga kes-kes yang melibatkan penghinaan terhadap Islam melalui ruang cyber seperti Facebook, Twitter serta manifestasi Islamofobia itu sendiri. Objektif kedua ialah mengetahui nilai-nilai murni yang perlu diterapkan antara masyarakat di Malaysia. Malaysia mempunyai masyarakat berbilang bangsa seperti Melayu, Cina dan India. Ini menunjukkan masing-masing mempunyai pelbagai budaya dan juga agama. Setiap kelompok masyarakat mempunyai peranan dan tanggungjawab masing-masing. Dokumentari ini membincangkan tentang penghayatan nilai-nilai murni yang wujud dalam masyarakat Malaysia seperti orang Melayu yang beragama Islam, orang Cina yang beragama Buddha dan orang India yang beragama Hindu. Negara majmuk seperti kita tidak lari daripada isu yang kadang-kala menyentuh soal kaum dan agama. Kadang-kala juga ia menjadi satu polemik yang sedikit sebanyak menggegarkan perpaduan kita sebagai satu keluarga Malaysia. Masyarakat Malaysia yang terdiri daripada pelbagai budaya dan agama mempunyai nilai moral yang sangat tinggi. Semua agama menawarkan pelbagai kursus mengenai isu moral, etika dan kemanusiaan serta perlindungan alam. Jika nilai-nilai murni dalam masyarakat dicerminkan satu persatu, maka masyarakat akan hidup aman dan tenteram. Seperti masyarakat Melayu terkenal dengan sifat budi pekerti dan berbudi bahasa. Dalam masyarakat Melayu, pembentukan kepribadian atau jati diri adalah penting untuk membentuk kepribadian agama, akhlak dan budi pekerti Melayu yang baik. Ia menjelaskan kepada kita beberapa pengetahuan asas tentang nilai-nilai murni yang terkandung dalam masyarakat di Malaysia yang terdiri daripada Melayu, Cina dan India. Ia merupakan pemangkin kepada keutuhan nilai moral masyarakat Malaysia. Masyarakat India menitik beratkan perpaduan di antara ahli keluarga dan dipelihara dengan nilai kasih sayang dan memberi perhatian kepada semua golongan. Kepercayaan serta budaya keluarga dipelihara dan diperturunkan kepada generasi-generasi yang muda. Sistem keluarga dalam masyarakat India dipelihara oleh dua aspek utama iaitu ashrama dharma, tahap yang harus dilalui oleh manusia, dan purusarta iaitu 4 objektif mulia yang mesti ada bagi setiap insan seperti aram dharma, porularta, imbam karma dan vidul moksha. Aram dharma diperolehi melalui pendidikan yang bersifat kerohanian yang mementingkan moral dan etika. Ianya merupakan objektif utama dalam kehidupan ini. Selain itu, porularta ialah kekayaan. Individu yang berkemahiran hendaklah bekerja dan mencari dan mengumpul kekayaan melalui cara yang halal. Seterusnya, imbam karma, iaitu orang yang mengumpulkan kekayaan secara halal hendaklah menikmati kekayaan tersebut dan berlandaskan moral dan etika. Tujuan mencari rezeki ialah untuk memberi makanan dan pakaian kepada ahli keluarga. Tambahan pula, vidul moksha iaitu pencapaian kebebasan kerohanian di mana-mana golongan tua yang menunggu saat kematian dapat mengatasi nafsu dan keinginan, terutama perkara-perkara dunia. Masyarakat Cina mempunyai sistem kepercayaan dan pandangan semasa yang tersendiri iaitu yang pertama, memuja nenek moyang dan tian iaitu langit, dan kepercayaan primitif iaitu pengajaran utama Confucius. Beliau menekankan pengamanan nilai dan sifat moral yang mulia, terutama mengenai berperi kemanusiaan. Manusia berpotensi untuk mencapai 4 jenis sifat yang baik iaitu yang pertama, peri kemanusiaan iaitu Ren, kewajaran iaitu Yi, kesusilaan iaitu Li dan kearifan iaitu Zi. Confucius menekankan konsep 5 hubungan. 5 hubungan ini dikenali sebagai Wulun iaitu yang pertama, raja dengan menteri, ayah dengan anak, suami dengan isteri, abang dengan adik dan kawan dengan kawan. Masyarakat Cina dan agama Buddhism
mementingkan kesederhanaan di mana asas pengajarannya ialah penderitaan berpunca daripada hawa nafsu yang merupakan akar kepada pelbagai masalah manusia. Hawa nafsu yang merupakan akar kepada pelbagai masalah manusia dapat dihindarkan mengikuti 8 jalan yang betul atau jalan pertengahan yang mengelakkan diri daripada melakukan perbuatan melampau yang terlalu mengikut perasaan. Assalamualaikum, Tan Cik Hau, Waalaikum. Nama saya ialah Muhammad Suwafi bin Jalil dan nombor kad matrik saya ialah 4213004071. Hari ini saya akan memberikan hujah tentang identiti nasional. Identiti nasional merupakan satu perkara yang perlu ada pada setiap masyarakat di negara yang berbilang kaum, bangsa dan negara. Pemahaman seperti ini perlu ada di negara kita kerana ia dapat mengurangkan dan mengelakkan daripada sikap diskriminasi antara kaum terus membiak di kalangan masyarakat negara kita pada hari ini. Hal identiti nasional sudah banyak diperkatakan dalam ruang akademik dan juga dasar negara. Perkara ini tidak boleh dipandang remeh, terutamanya golongan generasi muda yang bakal memimpin negara pada masa akan datang supaya peristiwa berdarah 13 Mei yang menimpa negara kita tidak berulang lagi. Identiti nasional perlu diterapkan melalui penghayatan sejarah dalam kalangan masyarakat, terutamanya dalam kalangan generasi muda memandangkan wujudnya kelompongan-kelompongan generasi ini untuk menghayati sejarah tanah air kita. Seterusnya, kerajaan telah bertindak mewajibkan mata pelajaran sejarah di semua jenis institusi pendidikan peringkat rendah dan menengah bagi menerapkan penghayatan sejarah melalui aspirasi modal latihan pengajaran dan pembelajaran sejarah kepada semua murid multi etnik agar identiti nasional dapat diterapkan sedari peringkat kanak-kanak dan remaja lagi. Kerajaan juga telah mewajibkan mata pelajaran sejarah sebagai mata pelajaran wajib lulus di dalam peringkat Sijil Pelajaran Malaysia bermula tahun 2013 dan menjadi mata pelajaran teras di sekolah rendah bermula tahun 2014. Selamat petang, Encik. Nama saya ialah Muhammad Suwafi bin Jalil, merupakan pelajar degree di University of Selangor. Apakah nama Encik? Nama saya Jagadish Warsai. Saya bekerja di suatu syarikat di Kuala Lumpur. Okey, Encik. Bolehkah saya bertanya soalan tentang diskriminasi kaum terhadap Encik? Boleh teruskan? Okey, Encik mempunyai kawan di kaum-kaum lain? Semestinya saya mempunyai kawan daripada bangsa-bangsa lain, di mana semasa saya belajar dan semasa saya bekerja sekalipun. Of course saya ada kawan daripada bangsa Melayu, India, Cina, Iban, Kadazan dan lain-lain jugalah. Okey, Encik. Soalan seterusnya, Encik. Adakah diskriminasi kaum ini berlaku terhadap Encik? Diskriminasi ini setiap orang pernah alami. Diskriminasi perkauman ni saya pernah alami. Salah satulah saya cerita adalah semasa bila saya selepas saya belajar, saya nak sambung latihan industri, di mana saya apply satu company audit firm lah. Tapi disebab saya tak dapat masuk audit firm tersebut, disebabkan audit firm tersebut hanya menumpukan kepada bangsa Melayu sahaja. Dia tak ambil bangsa-bangsa lain. So saya pun tak dapatlah masuk sana. Okey, salah satu contoh lah. Okey, Encik. Soalan seterusnya pula, Encik. Apakah pandangan Encik supaya perkara seperti ini tidak berlaku lagi di negara kita? Okey, pada pandangan saya lah, benda ni boleh diubah hanya oleh kerajaan lah. Sebab kerajaan kan tonggak utama kita punya, yang tertinggi lah, di mana kerajaan boleh gubal dan sebagainya. Kerajaan kenalah ada satu undang-undang ataupun satu syarat di mana syarikat ataupun apa-apa firm mereka kena buat satu undang-undang di mana setiap syarikat perlu ada 2 atau 3% daripada bangsa-bangsa lain. Di mana kita tahu kalau kerajaan buat begitu, kira bangsa-bangsa kita akan bercampur dan akan biasalah dengan budaya-budaya kita dan lain-lain lah. Itu salah satu contoh lah yang saya boleh bagi. Okey, Encik. Terima kasih atas jawapan-jawapan Encik. Okey, sama-sama. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Shantila Analaki negara Jordan. Sifat identiti nasional dapat diperkuatkan dalam diri masyarakat melalui pemahaman sejarah-sejarah Malaysia yang terdahulu.
Ini kerana sejarah merupakan mekanisme yang paling asas dalam penerapan identiti nasional, terutama kepada generasi yang muda yang terlalu jauh daripada peristiwa sejarah-sejarah terdahulu. Identiti nasional tidak terlepas kaitannya dalam konteks sejarah kerana rakyat turut cenderung untuk memartabatkan budaya atau warisan sejarah masyarakat mereka. Ini kerana nasionalisme budaya atau dikenali sebagai nasionalisme jati diri mengutamakan kesatuan serta kualiti kehidupan rakyat yang diasaskan sepenuhnya oleh warisan budaya dan bahasa negara. Tok Kyeok Seong 2011. Namun, kita masih lagi menghadapi cabaran yang agak besar. Sebagai contoh, parti politik banyak membawa isu identiti nasional ke pesada awam dan disampaikan dengan cara yang tidak menyenangkan, kadang-kadang sehingga menyebabkan pergaduhan di antara etnik di Malaysia. Sekian, terima kasih.